Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Para pelajar sekalian, pada sesi kali ini kita akan memulakan pembelajaran kursus bahasa Arab tahap 2 kita dengan menyentuh unit yang pertama. Dan saya harap kamu semua sudah melakukan kerja yang saya minta sebelum ini, iaitulah untuk membuat aktiviti sebelum masuk dalam kelas pembelajaran, iaitu aktiviti menterjemah setiap perkataan di dalam petikan, seterusnya memahami petikan dan menjawab semua soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Dan itu adalah aktiviti yang kamu lakukan sebelum mengikuti sesi pada kali ini. Okey? Jadi untuk kita memulakan sesi pembelajaran kita ini, kita akan terlebih dahulu melihatlah apa petikan yang dipelajari di dalam unit 1 ini, kemudian barulah kita akan bincang bersama-sama apakah jawapan bagi soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Okey? Jadi, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama memulakan pembelajaran kita sekarang. Jadi petikan yang disentuh di dalam unit pertama ini adalah bertajuk Ad-Darsu As-Sabiq, pelajaran lepas. Okey, saya akan membaca terjemahan untuk petikan ini sebagai ulang kaji kita bersama bagi kita mengetahui apakah kandungan petikan di dalam unit 1 ini. Kemudian barulah kita sama-sama menyimak dan memeriksa apakah jawapan yang sesuai bagi semua soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Okey, kita mulakan. Ustaz telah masuk ke dalam kelas dan telah bertanya kepada para pelajar. Ustaz, wahai para pelajar, apakah yang telah kamu pelajari pada semester lepas? Zaid sebagai salah seorang pelajar menjawab, kami telah mempelajari huruf-huruf Arab, sebutannya dan baris-barisnya. Kemudian Maryam pula menambah, kami telah belajar perkenalan, perbualan di antara ustaz dan pelajar, perbualan tentang rumah awak dan ucapan-ucapan. Kemudian Nancy juga menambah, kami telah mempelajari sebahagian tata bahasa Arab, di antaranya kata ganti nama yang terpisah dan bersambung, serta kata nama petunjuk mudzakkar dan muannas, iaitu jantina di dalam bahasa Arab, mudzakkar untuk lelaki, muannas untuk perempuan, dan lain-lainnya. Kemudian Robert juga menambah, kami telah mempelajari perbualan tentang keluarga saya, bilangan ataupun nombor, jam, perbualan di Universiti Malaysia Sabah dan kemahiran berbahasa. Kemudian ustaz pun memberitahu, kamu sudah berlaku baik. Apa yang kamu lakukan itu adalah baik. Adakah kamu semua telah memahami kesemua pembelajaran yang lepas? Itu soalan ustaz tu kan, kita tengok. Okey, so dalam teks Arab ini dia tidak ada respon daripada pelajar. Dia terus dialog ustaz yang seterusnya. So tidak apa, teks respon pelajar tu sebenarnya ada juga, tapi dia terkandung di soalan-soalan kefahaman petikan yang kita akan tengok juga selepas ini. So, apa kata ustaz? Bagus, kamu semua masih lagi memahami pelajaran yang lepas. Ini semua menunjukkan bahawa kamu semua adalah di kalangan orang-orang yang mengambil perhatian dalam pelajaran. Dan saya harap kamu semua mengulang kaji pelajaran yang lepas sekali lagi, kerana ia akan memberikan kamu banyak faedah dalam memahami bahasa Arab
Dan pelajaran lepas juga adalah berkaitan dengan pelajaran yang akan datang. Apa maklum balas pelajar? Pelajar membalas, baik wahai ustaz. Okey, jadi itulah petikan kefahaman di dalam unit 1 ini. Okey. So, di sini ni kamu seperti yang kamu dapat lihat, ada terjemahan keseluruhan bagi petikan Arab ni lah. Okey. So, walaupun kamu tidak menterjemah perkataan Arab satu persatu, kamu mungkin boleh rujuk terjemahan keseluruhan teks untuk memahami teks Arab. Okey, petikan Arab tu. Tapi masalahnya adalah nanti kamu tidak tahu mana satu maksud perkataan Arab yang ada di dalam terjemahan keseluruhan ni. Sebab itulah penting untuk kamu buat aktiviti terjemahan berdasarkan setiap perkataan Arab itu. Okey. Kalau kamu perasan di sini, teks yang bertanda merah ini adalah teks yang hilang daripada teks Arab tu. Kita hanya ada teks terjemahan. Apabila ustaz tanya, adakah kamu semua faham pelajaran yang lepas? Maka jawapan pelajar adalah, ya, kami faham semuanya kecuali akan tetapi kami lupa sebahagian kecil daripadanya. Okey, itu jawapan pelajar lah. So, untuk teks Arab nanti kita tengok. Okey. Sekarang kita tengok soalan kefahaman berdasarkan petikan. Okey, kita tengok latihan 1.1. Dalam latihan 1.1 ini, kamu semua diminta untuk tentukan, tandakan betul bagi kenyataan yang betul dan tandakan salah bagi kenyataan yang salah. Okey, kita tengok sama-sama dan sila periksa jawapan masing-masing. Yang pertama, ustaz telah masuk ke dalam kelas dan seterusnya memulakan kuliah ataupun pembelajaran. Ini jawapannya salah. Kemudian, yang kedua, ustaz telah bertanya kepada para pelajar tentang cuti semester lepas. Ini pun salah. Kemudian yang ketiga, para pelajar mempelajari huruf-huruf Arab dan perbualan dan sebahagian tata bahasa Arab dan lain-lain. Okey, ini jawapannya betul. Okey, yang keempat, para pelajar tidak memahami kesemua pelajaran yang lepas. Okey, so basically jawapan dia adalah betul. Pelajar tidak memahami semua pelajaran yang lepas. Nanti kita tengok teks yang hilang itu dalam soalan kefahaman yang seterusnya. Okey, yang kelima, ustaz mengharap agar para pelajar mengulang kaji pelajaran yang lepas. Ini pun betul. Yang keenam, pelajaran yang lepas berkaitan dengan pelajaran yang akan datang. Ini pun betul. Dan yang terakhir, ketujuh, mengulang kaji pelajaran yang lepas berfaedah ataupun bagus untuk memahami bahasa Arab. Ini pun betul. Okey, jadi tolong periksa jawapan kamu. Kalau ada yang salah, tolong perbetulkan. Okey, kita beralih kepada soalan kefahaman berdasarkan petikan. Yang seterusnya, latihan 1.2. So, kamu semua diminta untuk jawab soalan berikut berpandukan jawapan yang ada di dalam jadual. Okey, kita tengok sama-sama dan tengok jawapan kamu, bandingkan. Yang pertama, siapakah yang masuk ke dalam kelas dan bertanya kepada pelajar? Ustaz. Yang kedua, apakah yang ustaz tanya kepada para pelajar? Okey. Tentang apakah yang mereka telah pelajari pada semester lepas. Yang ketiga, apakah yang para pelajar telah pelajari pada semester lalu? Apa dia? Yang panjang ni. Huruf-huruf Arab, perkenalan, perbualan, sebahagian tata bahasa Arab, kemahiran berbahasa dan lain-lain. Okey. Yang keempat, adakah para pelajar memahami keseluruhan ataupun semua
pelajaran yang lepas. Di sinilah kita jumpa teks. Teks yang hilang itu. So, kita tengok mana pilihan jawapan dia. Pilihan jawapan dia yang tepat adalah ini. Apa maksud dia ni? Naam. Okey, soalan tu dia tanya, adakah para pelajar memahami semua pelajaran yang lepas? Jawapan dia, naam, ya. Para pelajar memahami semua pelajaran-pelajaran yang lepas kecuali sedikit daripadanya. Apa maksudnya di situ? Hakikat dia ataupun jawapan sebenarnya adalah bukan semua pelajar tidak memahami ataupun pelajar-pelajar tidak memahami keseluruhan pelajaran yang lepas. Ini yang kita kata sebagai uslub Arab. Uslub Arab ni dia pada awal ayat itu seolah-olah dia bagi tahu, dia mengatakan ya betul, semua pelajar ataupun para pelajar memahami semua pelajaran yang lepas. Tapi pada hujung pangkal ayat ini dia tambah pula keterangan, dia khususkan, dia kata kecuali sedikit ataupun beberapa pelajaran yang lepas yang pelajar ni tidak faham. So dia bagi tahu ya para pelajar memahami semua pelajaran yang lepas kecuali ada beberapa yang pelajar ini tidak faham. Maksud ayat tu adalah, kalau secara direct maksudnya adalah pelajar ni tidak faham keseluruhan pelajaran yang lepas. Jadi inilah sebenarnya teks yang hilang dalam teks bahasa Arab dialog sebelum ini. Yang terakhir, yang kelima. Apakah yang diharapkan oleh ustaz daripada para pelajar? Inilah jawapannya kan. Untuk mereka mengulang kaji pelajaran yang lepas sekali lagi. So itulah jawapan untuk soalan petikan, soalan kefahaman berdasarkan petikan 1.2. Tolong periksa jawapan, saya mau jawapan kamu. Kalau ada yang salah, perbetulkan. Seterusnya. Latihan 1.3. Berikan perkataan seerti bagi perkataan-perkataan berikut berpandukan perkataan yang ada di dalam jadual. Jadi di sini saya sudah letakkanlah nombor-nombor di dalam jawapan itu. Apakah perkataan yang bersamaan ataupun seerti dengan soalan ini. So contohnya yang pertama, mutarabbitatun. Mutarabbitatun bermaksud berkaitan. Dia seerti dengan muta'alliqah. Yang kedua, semester. Ni bunyi pun kita boleh agak semester kan. So semester seerti dengan at-tawru. Yang ketiga, al-qadimah, akan datang, seerti dengan al-muqbilah. Yang keempat, kamu telah belajar, seerti dengan darastum. Jadi periksa jawapan kamu betul ataupun tidak dan letakkan maksud bagi perkataan-perkataan tersebut. Seterusnya kita beralih kepada soalan kefahaman 1.4. So di sini tadi dia minta kamu bagi perkataan seerti, sekarang dia minta kamu berikan perkataan berlawanan berdasarkan berpandukan pilihan jawapan yang ada di dalam jadual. Ini pun saya sudah bagi nombor berdasarkan jawapan kepada soalan-soalan dari 1 sehingga nombor 4. Tapi kita tengok sama-sama. Yang pertama, tadakkarna, kami telah ingat.
Lawannya adalah pertama ni lah. Okey. Nasina, kami telah lupa. Yang kedua, dia telah jawab. Apa lawan dia? Dia telah bertanya. Yang ketiga, al-qadimah, akan datang. Lawannya as-sabiqah, yang lalu. Okey, keempat, aqallu, lebih sedikit. Lawannya aktsaru, lebih banyak. Jadi tolong cek jawapan kamu. Kalau ada yang salah, perbetulkan dan tulis makna perkataan-perkataan ini dan hafal kalau boleh. Okey, manalah tahu masuk dalam exam kan? Okey, jadi itu adalah 4 siri latihan ataupun soalan kefahaman berdasarkan petikan yang perlu kamu buat. Okey, jadi seterusnya kita akan sentuh topik tata bahasa. Okey, sebelum kita masuk topik tata bahasa ini, saya ingin mengambil perhatian semualah. So macam ni lah aktiviti kita pada setiap kelas sehinggalah habis semester. Itu sebab saya minta kamu buat aktiviti sebelum masuk ke dalam kelas. So, bila kamu buat aktiviti menterjemah perkataan, petikan, kamu fahami petikan, kemudian kamu jawab semua soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan, then bila kita masuk kelas, bukan bila masuk kelas baru kamu mula belajar pasal petikan, baru mula menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan. Tidak. Sebelum masuk, kamu sudah selesai buat kerja tu. Jadi, bila masuk kelas, kamu just buat revision, ulang kaji ringan. Bukan informasi baru yang kamu digest, bukan informasi baru yang kamu terima. No. Kamu just buat revision, ulang kaji, dan semak jawapan yang kamu jawab sama ada betul ataupun tidak, itu sahaja. Jadi dengan kamu buat aktiviti itu, dia akan mengurangkan beban otak kamu untuk digest pelajaran yang berat dalam bahasa Arab. Apa pelajaran yang sebenarnya berat dalam bahasa Arab ni? Macam yang saya maklumkan sebelum ini. Tata bahasa lah. Selepas ni kita akan tengok tata bahasa. So tata bahasa ni dia memang agak berat. Sebab tu bila masuk kelas, kalau boleh kamu punya mental, kamu punya otak ni biar dia dalam keadaan bersemangat, bertenaga. Okey, sebab pelajaran untuk tata bahasa ni dia agak kering, dia agak dry, dull. Dan dia memerlukan semangat yang kuat untuk kamu catch up apa yang saya ajar lah. Okey. So, tolong buat aktiviti-aktiviti yang saya suruh sebelum masuk ke kelas dengan baik, dan bila masuk kelas kita just buat perbincangan ringan sahaja. Okey, so seterusnya kita akan mula menyentuh bahagian tata bahasa. Okey, so di dalam unit 1, tata bahasa yang kita belajar adalah berkaitan dengan al-fi'lul madhi, kata kerja yang telah berlaku. Okey? Bila saya kata dalam bahasa Melayu, berdiri, telah berdiri, itu adalah fi'il madhi, kata kerja telah berlaku. Bila saya kata lihat, telah melihat, itu adalah fi'il madhi, kata kerja yang telah berlaku. Bila saya kata duduk, telah duduk, itu adalah kata kerja yang telah berlaku. So itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, kata kerja yang telah berlaku ini kita panggil fi'il madhi. Simple sahaja, fi'il madhi. Okay? So kalau kamu perasan, dalam teks kefahaman itu ada beberapa kata kerja yang telah berlaku ataupun fi'il madhi yang kita telah gunakan. Contohnya apa? Dakhala, telah masuk.
Sa'ala telah bertanya. Darastum kamu telah pelajari. Darasna kami telah belajar. Ahsantum kamu telah melakukan dengan baik. Fahimtum kamu telah faham. Fahimna kami telah faham. Nasina kami telah lupa dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh kata kerja fi'il madhi di dalam petikan yang lepas. Okey, selesai. Kamu sudah tahu apa itu fi'il madhi. Satu lagi benda yang penting kamu tahu dalam topik fi'il madhi ini adalah apakah perubahan ataupun apakah bentuk perubahan fi'il madhi apabila fi'il madhi ini dia bergabung dengan kata ganti nama. Apakah bentuk perubahan fi'il madhi apabila fi'il madhi ini dia bergabung, bersambung dengan mana-mana kata ganti nama. Okey, kita tengok di sini. Contohnya macam ni lah. Ni saya padam balik. Ini poin yang penting. Jadi tolong bagi perhatian. Di sini saya akan bagi tengok kepada kamu bagaimana fi'il madhi berubah bentuk binaan kata dia tu apabila dia bergabung dengan kata ganti nama. Okey, kita tengok dulu dari sudut binaan kata apa yang berubah. So fi'il madhi darasa. Apa maksud darasa? Telah belajar. So fi'il madhi darasa apabila dia bergabung dengan kata ganti nama ana. Ana ni apa maksud dia? Saya. Okey, apabila fi'il madhi darasa bergabung dengan kata ganti nama ana ini, maka berlakulah perubahan, iaitu kata ganti nama ana ni dia berubah menjadi huruf ta berbaris depan tu. So tu inilah yang akhirnya bergabung dengan kata ganti nama, binaan kata ganti nama binaan fi'il madhi darasa, dan kita dapatlah perubahan bentuk binaan kata darasa fi'il madhi menjadi darastu. Nampak? Akhirnya apabila fi'il madhi darasa bergabung dengan ana, bentuk fi'il madhi darasa ini berubah menjadi darastu. Selain daripada perubahan bentuk fizikal ini, bentuk binaan kata ini, ada satu lagi perubahan yang berlaku, iaitu perubahan dari sudut makna. Darasa maksud dia telah belajar. Apabila dia bergabung dengan kata ganti nama ana dan berubah binaan kata dia menjadi darastu. Darastu ni makna dia berubah menjadi saya telah belajar. Nampak? Okay, saya bagi contoh lagi. Apabila fi'il madhi darasa bergabung dengan kata ganti nama nahnu. Nahnu maksudnya kami. Maka berlaku perubahan, iaitu nahnu, kata ganti nama nahnu ini berubah menjadi nun berbaris atas yang bersambung dengan alif berbunyi na. So na ini bergabung dengan fi'il mudhari' darasa, maka terbentuklah darasna. Inilah perubahan yang berlaku, iaitu terbentuk darasna. Nampak? Hasil gabungan fi'il madhi bergabung dengan na, dia jadilah darasna. Dari sudut makna pun berlaku perubahan, iaitu menjadi kami telah belajar. Okey, bagi lagi contoh supaya lebih faham. Fi'il madhi darasa bergabung dengan kata ganti nama anta. Anta bermaksud awak untuk seorang lelaki. Maka berlakulah perubahan di sini, iaitu kata ganti nama anta berubah menjadi huruf ta berbaris atas berbunyi ta. So ta ini dia bergabung dengan fi'il madhi darasa, maka terbentuklah darasta. Nampak kan? So darasta maksudnya juga berubah menjadi saya telah
belajar. Begitulah seterusnya. Apabila fi'il madhi darasa bergabung dengan kata ganti nama antuma, terbentuklah darastuma. Apabila fi'il madhi darasa bergabung dengan antum, maka terbentuklah darastum dan seterusnya. Okey? So boleh tengok contoh ni lah, kaitkan. Okey, kita tengok pula contoh yang di muka surat sebelah ini. Okey, ini pun saya perlu ulang semula untuk bagi kamu kefahaman. Saya bagi lagi satu contoh perubahan yang berlaku. Okey, fi'il madhi darasa apabila dia bergabung dengan kata ganti nama huwa. Apa maksud huwa? Dia untuk lelaki seorang. Maka berlakulah perubahan di sini. Apa perubahan yang berlaku di sini? Kata ganti nama huwa berubah menjadi hilang. Tidak ada apa-apa. So, yang hilang ini akhirnya dia bergabung dengan darasa. Maka terbentuklah apa? Terbentuklah darasa. Which is tidak ada perubahan dari sudut bentuk dia dengan asal. Tapi dari sudut makna dia berubah menjadi dia telah belajar. Dari sudut binaan kata tidak ada perubahan apabila fi'il darasa bergabung dengan kata ganti nama huwa. Tapi dari sudut makna dia berubah menjadi dia telah belajar. Begitulah yang seterusnya. Okey. So saya ingat kamu boleh faham apa yang saya terangkan ni kan. Jadi sebagai kesimpulan, untuk kamu dikatakan telah benar-benar faham fi'il madhi untuk di dalam sukatan ini, sukatan bahasa Arab tahap 2 ini, ada 3 poin penting yang kamu kena faham. Kamu kena tahu dan kamu kena kuasai. Dan barulah kamu dianggap sebagai faham dengan baik fi'il madhi. Iaitu yang pertama, fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang telah berlaku. Ini kamu kena faham, kena masak. Kemudian, apabila fi'il madhi bergabung dengan kata ganti nama yang berbeza-beza, maka akan berlaku perubahan. Okey. Perubahan yang pertama adalah perubahan pada binaan kata. Dan yang ketiga, perubahan yang berlaku pada perubahan makna perkataan itu. Okey, jadi ini 3 benda kamu kena kuasai. Okey, so selesai. Okey, seterusnya kita akan melihat latihan pengukuhan tata bahasa. So, latihan pengukuhan tata bahasa pada tahap 2 ini adalah latihan yang bersifat untuk menguji kefahaman kamu tentang tata bahasa itu sendiri. Cuma dalam tahap 2 ini, untuk kamu diuji tentang kefahaman tata bahasa itu adalah yang pertama, dengan melihat bagaimana kamu mengaplikasikan pembelajaran tata bahasa yang sudah kamu pelajari. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk kamu mengaplikasikan dalam bentuk pembinaan ayat yang mudah. Jadi dia sudah melibatkan pembinaan ayat yang mudah. Okey. Jadi kalau kamu tidak kuasai 3 poin penting dalam fi'il madhi yang saya sudah simpulkan sebentar tadi, maka akan sukarlah untuk kamu lakukan setiap latihan pengukuhan tata bahasa ini. Okey, jadi mari kita sama-sama tengok dan buat latihan pengukuhan tata bahasa untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu tentang fi'il madhi. Okey, kita mula dengan latihan 1.5. Okey, so latihan 1.5 ni dia agak direct lah. Dia lebih kurang macam contoh yang diberikan oleh penulis buku.
berkenaan dengan perubahan fi'il madhi apabila dia bergabung dengan kata ganti nama. So kita tengok. Sambungkan seperti dalam contoh. So kita tengok. Yang pertama, kita tengok contoh dia terlebih dahulu. Lepas kamu sudah tengok analisis contoh, barulah kamu buat soalan-soalan yang ada di dalam latihan ini daripada nombor 1 sampai nombor 7. Okey, kita tengok contoh yang diberikan. Okey, contohnya fi'il madhi fahima yang bermaksud telah faham. Fi'il madhi fahima apabila dia bergabung dengan kata ganti nama anta, berlaku perubahan. Apa perubahan dia? Kata ganti nama bukan anta, anti. Kata ganti nama anti ini akan berubah menjadi ta berbaris bawah. Bunyi dia ti. So ti inilah yang akan bergabung dengan fi'il madhi fahima. Maka terbentuklah fahimti. Ini perubahan yang berlaku pada binaan fi'il madhi fahima yang berubah menjadi fahimti. Dan maksud fahimti ini adalah awak seorang perempuan telah faham. Seterusnya kita tengok lagi. Fi'il madhi nasiya yang bermaksud telah lupa. Apabila fi'il madhi ini bergabung dengan kata ganti nama nahnu, maka berlaku perubahan, iaitu kata ganti nama nahnu berubah menjadi nun berbaris atas yang bersambung dengan alif berbunyi na. So na inilah yang akan bergabung dengan fi'il madhi nasiya dan membentuk nasina. Nasina bermaksud kami telah lupa. Jadi begitulah yang perlu kamu lakukan pada soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua fi'il madhi di sini ni gabungkan dia dengan kata ganti nama, kemudian apa perubahan yang berlaku tulis di dalam tempat kosong ni. Okey, so di sini saya akan bagi maksud setiap perkataan fi'il madhi ini, kemudian kamu buatlah latihan ini ya. Okey, yang pertama qara'a telah baca. Yang kedua jalasa telah duduk. Yang ketiga rasiba telah gagal. Yang keempat akala telah makan. Yang kelima fataha telah buka. Yang keenam syariba telah minum. Yang ketujuh raja'a telah pulang. Okey, jadi bolehlah kamu lakukan latihan 1.5. Okey, selesai latihan 1.5, kita beralih kepada latihan 1.6. Okey. Untuk latihan 1.6 ini kamu diminta untuk tulis seperti dalam contoh. Ini dia sudah semakin ke arah mengaplikasikan fi'il madhi dalam bentuk ayat mudah. Okey, tulis seperti dalam contoh. Okey, kita tengok contoh dia, kemudian kita apply pada setiap soalan-soalan di sini, soalan 1 dan seterusnya. Okey, kita tengok sama-sama. Contoh dia bagi huwa, dia, kataba telah menulis, ad-darsa pelajaran. So, fi'il madhi kataba ini digaris bawahkan. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang kedua. Huma, dia berdua, kataba telah menulis, ad-darsa pelajaran. Okey, so fi'il madhi kataba di sini digaris bawahkan. Okey, so apa beza kataba dengan kataba? Kenapa huwa kataba itu betul bentuk fi'il madhi dia, dan kenapa kataba pada contoh yang kedua ini juga betul bentuk fi'il madhi dia? Macam mana kita mau tahu betul ataupun tidak, sesuai ataupun tidak bentuk itu? Dengan kita tengok fi'il madhi kataba dia bergabung dengan kata ganti nama apa?
Okey, untuk yang pertama ni dia bergabung dengan kata ganti nama huwa. So apabila fi'il madhi kataba dia bergabung dengan kata ganti nama huwa, maka apa yang berubah? Berlaku perubahan, iaitu huwa ini dia menjadi tidak ada. Dia menjadi tidak ada. So bentuk tidak ada itu pula dia bergabung dengan fi'il madhi kataba dan kita dapat katabah. Tidak ada perubahan langsung dari sudut binaan kata, tapi dari sudut makna dia berubah menjadi dia telah tulis. So ini betul. Macam mana pula fi'il madhi kataba? Macam mana dia boleh berlaku untuk contoh yang kedua ni? Okey, kita tengok. Fi'il madhi kataba bergabung dengan kata ganti nama huma. Berlaku perubahan, iaitu huma berubah menjadi apa? Menjadi alif. So alif ini akhirnya dia bergabung dengan fi'il madhi kataba, jadilah kataba. So betul. Macam itulah yang kamu perlu buat untuk soalan 1 dan seterusnya. Okey, apa fi'il madhi yang kamu perlu gunakan untuk melengkapkan soalan 1 dan seterusnya ni? Fi'il madhi dia adalah katabalah. Okey, kataba. Kataba. So apabila kataba bergabung dengan kata ganti nama hum untuk soalan 1 ni. Okey, apa bentuk perubahan fi'il madhi kataba? Apabila fi'il madhi kataba bergabung dengan kata ganti nama hiya, apa perubahan yang berlaku pada bentuk fi'il madhi kataba? Dan seterusnya. Di sini hunna, anta, antuma, antum, anna. Okey. Apabila fi'il madhi kataba bergabung dengan hunna, okey, apa bentuk fi'il madhi yang baru? Apabila fi'il madhi kataba bergabung dengan anta, okey, apa perubahan yang berlaku? Apa bentuk fi'il madhi kataba yang baru? Dan seterusnya. Okey, jadi bolehlah kamu mulakan dan lengkapkan latihan 1.6. Okey, selesai latihan 1.6, seterusnya kita beralih kepada latihan 1.7. Okey, sekarang ni barulah semakin complicated. Bagaimana cara kamu mengaplikasikan perubahan fi'il madhi di dalam ayat-ayat mudah. So kita tengok. So untuk latihan 1.7 ini kamu diminta untuk tukar seperti dalam contoh. Okey, apa yang perlu ditukar di sini? Okey, kita tengok sama-sama, kita cuba buat analisis. Okey, untuk contoh yang pertama, kita baca sama-sama. Muhammad telah membaca buku bahasa Arab. Okey, contoh yang kedua. Fatimah qara'at. Qara'ah. Fatimah telah membaca buku bahasa Arab. Okey, so persoalan dia untuk yang pertama ni, kenapa qara'ah? Kenapa qara'ah fi'il madhi? Bentuk fi'il madhi dia adalah qara'ah. Dan untuk contoh yang kedua, kenapa fi'il madhi qara'ah tu dia jadi qara'at? Ada tak mati di hujung. Cara kita mau tentukan dia adalah dengan kita melihat apa kata ganti nama yang sesuai untuk bergabung dengan kata kerja fi'il madhi ini. Okey, so kita tengok contoh yang pertama dulu. Kita tengok Muhammad. Muhammad, apa kata ganti nama yang sesuai untuk dia? Untuk kita mau tahu apa kata ganti nama yang sesuai untuk dia, first thing first, kita kena tentukan. Muhammad ni lelaki perempuan? Lelaki. Berapa bilangan dia? 1 orang. Jadi apa kata ganti nama yang sesuai untuk Muhammad? Huwa.
Jadi bila kita apply balik formula yang kita sebut tadi, iaitu fi'il madhi, apabila fi'il madhi qara'a bergabung dengan kata ganti nama huwa, maka berlaku perubahan. Apa perubahan yang berlaku pada kata ganti nama huwa? Dia berubah jadi tidak ada. Dan bentuk tidak ada itu bergabung dengan fi'il madhi qara'a, maka kita dapatlah qara'a. Jadi betul lah qara'a. So jadilah maksud qara'a tu berubah menjadi dia telah membaca. So Muhammad dia telah membaca buku bahasa Arab. Begitu juga dengan Fatimah. Fatimah lelaki perempuan? Perempuan. Berapa orang? 1. Apa kata ganti nama Fatimah yang paling sesuai? Apa dia? Hiya. So apabila fi'il madhi qara'a bergabung dengan kata ganti nama hiya, berlaku perubahan. Apa perubahan yang berlaku? Kata ganti nama hiya berubah menjadi tak berbaris mati. Dan tak berbaris mati inilah yang akan bergabung dengan fi'il madhi qara'a, maka kita dapatlah qara'at. Jadi betul. So itulah yang kamu perlu buat untuk latihan 1, 2 dan seterusnya. Di sini contohnya latihan nombor 1 ni kan. At-talibu. Okey, at-talibu ni ganti kepada Fatimah dan Muhammad. Yang seterusnya qara'a dan sehingga al-lughah al-arabiyah tu kamu salin balik. Tapi pastikan fi'il madhi qara'a. Pastikan fi'il madhi qara'a itu dia berubah bentuk sesuai dengan kata ganti nama yang diperlukan dalam setiap soalan. Contohnya, at-talib. Apa maksud at-talib? Pelajar. Okey, kita mau tentukan dulu. Dia lelaki kah perempuan? Lelaki, sebab tidak ada tak marbu ta. Berapa orang? 1 orang. Okey, so at-talib, apa kata ganti nama yang paling sesuai untuk dia? Huwa. Okey, sekarang apabila fi'il madhi qara'a bergabung dengan kata ganti nama huwa, apa yang berlaku? Berlaku perubahan huwa menjadi tidak ada. Dan menjadi ketidakadaan itu bergabung dengan fi'il madhi qara'a, akhirnya membentuk qara'a. Ni betul lah. Inilah yang betul. So kita tulis at-talibu qara'a kitaba al-lughatil arabiyyah. Macam tu juga dengan anta yang kedua ni. Apabila fi'il madhi qara'a bergabung dengan anta, kata ganti nama anta, apa perubahan yang berlaku? Anta, kata ganti nama anta ni dia berubah menjadi ta berbaris atas, tak berbaris atas. Bunyi dia ta. Dan ta ini bergabung dengan fi'il madhi qara'a, jadilah qara'ta. So kita pun tulis di jawapan tu anta qara'ta kitaba al-lughatil arabiyyah. Begitulah seterusnya. So di sini saya sudah bagi contoh kata ganti nama yang sesuai untuk setiap perkataan. So contohnya yang ketiga ni, al-auladu, kanak-kanak lelaki. Apa kata ganti nama yang sesuai untuk kanak-kanak lelaki? Hum. Kemudian yang keempat, at-talibat, pelajar-pelajar perempuan. Apa kata ganti nama pelajar-pelajar perempuan yang sesuai? Hunna. Ana ni memang kata ganti nama sudahlah. Kemudian al-bintani, 2 anak perempuan. Apa kata ganti nama yang sesuai untuk al-bintani? Huma. Dan nahnu. Okey, jadi bolehlah kamu jawab semua soalan-soalan yang terdapat dalam latihan 1.7. Okey, selesai latihan 1.7.
kita beralih kepada latihan 1.8. Okey, latihan 1.8 ni clear cut lah. Kalau kamu tengok, dia minta kamu sama juga latihan dia untuk kamu gabungkan fi'il madhi dengan kata ganti nama dan tulis bentuk perubahan yang berlaku pada fi'il madhi. Contohnya fi'il madhi sami'a tu. Apabila fi'il madhi sami'a bergabung dengan huwa, dia jadi sami'a. Apabila fi'il madhi sami'a bergabung dengan huma, dia jadi sami'a. Apabila fi'il madhi sami'a bergabung dengan kata ganti nama hum, dia jadi sami'u, dan seterusnya. Okey. So, buat aktiviti ni ya. Okey, jadi saya just bagi maksudlah untuk setiap fi'il madhi ini. Sami'a maksudnya dengar, wasama melukis, fariha gembira, jalasa duduk. Okey. Okey, untuk latihan di belakang ni pun sama juga. Okey, benda yang sama, fi'il madhi pun yang sama. Okey, jadi bolehlah buat latihan 1.8. Okey, selesai latihan 1.8, beralih pula kepada latihan 1.9. Okey, untuk latihan 1.9 ni, kamu diminta untuk pilih kata kerja yang telah berlaku ataupun fi'il madhi yang sesuai, yang terdapat di dalam jadual, kemudian letakkan di tempat kosong. So, seperti yang kamu sudah lihat di sini, saya sudah letakkan maksud setiap perkataan dan kamu tolong letakkan maksud perkataan di dalam nota kamu lah. So, walaupun saya sudah letakkan makna perkataan di sini, dan sebenarnya kalau kamu jawab soalan ni, kamu boleh jawab hanya berpandukan makna perkataan tu kan. Contoh yang pertama tu, Sa'idah. Tempat kosong, Al-Haliba, susu. Apa kata kerja yang sesuai? Confirm lah, minum kan. So minum dalam bahasa Arab dia panggil syaribat. So kamu pun tulislah syaribat dan begitulah seterusnya. So selain daripada itu, benda yang kamu perlu teliti, kamu perlu amati dengan baik adalah cuba cek balik. Cuba analisis balik. Kenapa bentuk fi'il madhi itu sedemikian rupa? Contohnya syaribat. Kenapa dia bunyi syaribat? Instead of kamu just tengok makna kata kerja tu, kamu analisis perubahan yang berlaku pada fi'il madhi itu. Contohnya fi'il madhi syaribat. Kenapa dia punya bentuk syaribat? Ada tak mati di hujung. Sebab kata ganti nama yang sesuai untuk Sa'idah adalah hiya. So apabila fi'il madhi syariba bergabung dengan kata ganti nama hiya, maka kita dapatlah syaribat. Jadi itu yang kamu kena analisis, kamu kena amati baik-baik. Bukan sekadar isi tempat kosong. Okey, jadi bolehlah kamu mula menjawab latihan 1.9. Okey, selesai latihan 1.9, kita beralih kepada latihan 1.10. Latihan 1.10 ni kamu diminta untuk betulkan yang salah. Maksudnya, kamu sudah dianggap sebagai orang yang faham tentang fi'il madhi. Sebab kamu sudah boleh betulkan yang salah. Kalau kamu sudah kuasai fi'il madhi ini, so kamu boleh detect mana fi'il madhi yang salah, mana yang betul. Dan ini yang kamu perlu buat di sinilah. So kita tengok contoh. Contoh di sini, Fatimah. Fatimah zahaba, telah pergi ila ke Al-Madinah, bandar. Kenapa kata kerja fi'il madhi dhahaba ini di garis bawah sebagai perkataan yang salah? Kita tengok pembetulan dia di sebelah. Pembetulan dia tulis dhahabat yang betul. Kenapa pula dhahabat? Kita tengok. Fatimah ini dia lelaki ataupun perempuan. Kita mau tentukan apa kata ganti nama yang sesuai untuk Fatimah. Lepas tu baru kita gabungkan dengan fi'il madhi dan baru kita
fi'il madhi dhahaba ni, then baru kita boleh tentukan sama ada dhahabat ni betul ataupun tidak. So Fatimah adalah perempuan. Berapa orang? 1 orang. So kata ganti nama yang paling sesuai untuk Fatimah adalah hiya. So apabila fi'il madhi dhahaba bergabung dengan kata ganti nama hiya, berlaku perubahan. Yang mana hiya ini dia berubah menjadi tak mati, tak sukun. So tak sukun itulah yang bergabung dengan fi'il madhi dhahaba, jadilah dhahabat. So ini betul. Dia sudah perbetulkan fi'il madhi yang salah tadi. Yang ni salah. Begitulah juga yang kita dan kamu perlu lakukan untuk soalan 1 dan seterusnya. Okey, boleh kan? Contohnya untuk soalan pertama ni. Saya telah makan al-aruz. Kenapa fi'il madhi akala tu salah di situ? Sebab apabila fi'il madhi akala bergabung dengan kata ganti nama ana, berlaku perubahan. Iaitu kata ganti nama ana sepatutnya dia berubah menjadi tak berbaris depan tu. Bunyi dia tu. So tu ni dia bergabung dengan fi'il madhi akala, maka kita akan dapat akal tu. Okey, kita akan dapat akal tu. Barulah betul. So, kamu betulkan yang salah. Betulkan fi'il madhi akala tu, kemudian salin semula dalam bentuk ayat yang mudah seperti ini. Kamu tulis ana, salin balik ayat pada setiap soalan tu. Contoh, ana akaltu al-aruzza. Ni baru betul. Begitulah juga dengan 2, 3 dan seterusnya. Okey, yang kedua tu, kenapa fi'il madhi qara'a ni salah? Okey. Yang ketiga, kenapa fi'il madhi fahimat tu salah? Okey, so itu yang kamu kena buat latihan. Macam itulah juga dengan latihan-latihan yang berbaki ini. Okey. Okey, jadi bolehlah mula melakukan aktiviti ataupun latihan 1.10. Okey, selesai melakukan aktiviti 1.10, maka selesailah pelajaran kita untuk unit 1 Bahasa Arab tahap 2. Okey, jadi sebelum kita akhiri kelas sesi kita pada hari ini, pada sesi kali ini, saya ingin ingatkan sekali lagi lah. Saya ingin mengambil perhatian para pelajar, ini adalah aktiviti yang kita akan, seperti inilah aktiviti yang kita akan ulang-ulang sehinggalah kita habis semester. Jadi kamu dapat rasakan, belajar tata bahasa ni dia agak mencabar. Mental kamu tu memang kena, orang kata kena dera sikit lah. Jadi pastikan bila kamu masuk ke kelas, kamu punya mental tu dalam keadaan yang segar. Otak kamu tu dalam keadaan bersemangat. Jadi bila ikut pembelajaran tata bahasa ni, kamu bersemangat dan otak kamu bersiap sedia untuk catch up. Okey? Jadi antara cara untuk pastikan kamu punya otak ni bersiap sedia adalah jangan kamu buat aktiviti menterjemah petikan, menjawab soalan berdasarkan petikan tu bila berada di kelas. Buat sebelum masuk kelas. So bila masuk kelas, kita just warming up kamu punya otak, kamu punya mental tu dengan buat revision. Periksa jawapan-jawapan yang kamu sudah jawab bagi soalan kefahaman berdasarkan petikan. Kemudian barulah kamu gunakan kamu gunakan sepenuh tenaga otak kamu untuk belajar memahami aspek tata bahasa Arab. Okey, so
itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua atas perhatian. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Tolong buat aktiviti sebelum masuk ke kelas untuk unit 2. Saya akan buka bahan-bahan di dalam ITEL untuk minggu kedua selepas kelas ini. Okey, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.